Sabah Perhebat Usaha Pelihara Tanah Benca atau Wetland hazanai bakal jadi pemacu ekonomi negeri sambil lindungi alam semula jadi untuk generasi akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor menegaskan kelestarian alam sekitar kekal prinsip utama di bawah Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir ketika merasmikan Simposium Antarabangsa Pemuliharaan dan Pengurusan Tanah Benca 2025 di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji G, kerjasama kerajaan, NGO dan institut pendidikan penting bagi memperkasa komuniti tempatan, memperkukuh pendidikan alam sekitar serta menyokong penyelidikan saintifik. Kerajaan negeri juga komited memperluas kawasan pemuliharaan selain mengukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa. 250 peserta dari dalam dan luar negara termasuk Bangladesh, India dan Sri Lanka menyertai simposium kali ini. Mahkamah Coroner mencadangkan agar prosiding inkues kematian Allahyarham Zahra Khairina Mahathir yang melibatkan saksi kanak-kanak turut dibuka kepada liputan media. Cadangan dipersetujui semua pihak termasuk peguam. Menurut pasukan pegawai pengendali kes, perkara tersebut telah dimaklumkan kepada Jabatan Peguam Negara dan kini menunggu arahan lanjut. Peguam mewakili pelajar dan keluarga Allahyarhamah menyifatkan wajar memandangkan kes ini berprofil tinggi dan melibatkan kepentingan awam. Saksi kanak-kanak ketiga dijadualkan tampil hari ini pada hari ke-14 prosiding inquest. Hari ini juga Mahkamah Kanak-kanak akan mengendalikan prosiding pengurusan kes melibatkan 5 remaja perempuan yang didakwa. Namun prosiding akan dijalankan secara tertutup susulan perintah larangan mahkamah. Penipuan keuangan dalam talian makin licik. Tindakan pantas jadi penentu sama ada wang mangsa selamat atau lesap sekelip mata. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rani Alias tekankan kerjasama dengan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional perlu diperkasa untuk membendung jenayah penipuan kewangan dalam talian. Tengok apa yang berlaku selepas laporan dibuat, mana laporan disalurkan segera ke pihak bank dan tindakan membekukan akaun suspek akan buatlah. Selepas dilaporkan, agensi penguatkuasa akan memulakan siasatan. SRC akan memantau dan menyelaras perkembangan tindakan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Pesuruhjaya Polis Sabah di IPK Kota Kinabalu. Datuk Abdul Rani turut ingatkan warga PDRM fokus pada 3 teras utama ketika tugasan di lapangan. Kerjasama berpasukan, peningkatan ilmu khususnya digital dan pencegahan bersama komuniti demi menoktahkan jenayah siber di Sabah. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung insiden ugutan jenayah dan khianat yang dilaporkan berlaku di sekitar bulatan Masjid Negeri Sabah awal pagi semalam. Ia melibatkan 3 pekerja syarikat telekomunikasi yang dikatakan diserang sekumpulan lelaki. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Kasih Muda dalam kenyataan berkata, dalam kejadian 3.55 pagi itu, mangsa mendakwa kenderaan mereka diekori oleh 4 kereta pacuan 4 roda yang datang dari arah Tanjung Aru. Kumpulan suspek kemudiannya bertindak membaling batu, tukul serta melastik kenderaan mangsa dengan objek keras. Selain cubaan untuk melanggar, menyebabkan cermin belakang pecah dan beberapa bahagian kenderaan rosak. Mangsa berjaya menyelamatkan diri dengan mendapatkan perlindungan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu manakala kumpulan suspek bertindak melarikan diri. Siasatan awal mendapati kejadian ini berkemungkinan mempunyai kaitan dengan kes kecurian kabel yang berlaku pada 19 September lepas. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjun ke Sungai Kinabatangan ditemukan lemas.
Mangsa Andi Adul Ghani, 41 tahun, ditemukan pukul 11.25 pagi berhampiran Jambatan Kampung Batu Putih, lokasi sama dia terjun sehari sebelumnya. Operasi SAR disertai polis, bomba, APM dan sawit Kinabalu ditamatkan pukul 12.15 tengah hari. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Air bersih kini lebih mudah diperoleh. Ia menerusi CSR Jitama Sendirian Berhad dengan pemasangan sistem penapisan nano di Kampung Baru-Baru Tuaran. Dengan inisiatif sistem ini mampu hasilkan sehingga 5,000 liter air bersih setiap hari. Tu dia macam satu jenis mesin kalau di rumah air penapis ini, maka mesin ini melakukannya. So air itu dipam daripada bawah tanah di bumi masuk ke tangki dan lepas itu disalurkan melalui mesin penapis ini. Dan mesin ini juga dikendalikan oleh solar power. Dia tidak menggunakan elektrik. Pengerusi Jitama Sendirian Berhad, Datuk Yusof Abdul Manan berkata, inisiatif ini menyokong usaha kerajaan negeri pastikan masyarakat luar bandar nikmati bekalan air bersih termasuk di kawasan pedalaman dan pulau terpencil. Selepas kejayaan di Pulau Berhala dan Kampung Baru-Baru, 8 lagi lokasi dikenal pasti untuk pemasangan namun bergantung kepada peruntukan. Jitama yakin masalah bekalan air luar bandar dapat diselesaikan. Majlis Perbandaran Sandakan MPS serius tangani risiko pokok tumbang. Khidmat arboris akan diguna bagi meneliti pokok hiasan berusia lebih 30 tahun di sekitar bandar. Presiden MPS Walter Kenson yang juga pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah menegaskan langkah itu bagi jamin keselamatan orang awam tanpa jejaskan imej Sandakan sebagai bandaraya alam semula jadi. Khidmat arboris ini kita perlukan bagi meneliti setiap pokok yang berumur lebih 30 tahun ke atas, sama ada dia selamat atau tidak, dan memberikan nasihat kepada kita cara-cara pemangkasan dan juga nasihat sama ada pokok ini perlu dikekalkan atau tidak. Langkah segera diambil selepas hujan lebat dan angin kencang Isnin lalu menyebabkan pokok tumbang, menghempap kenderaan dan cederakan pengguna jalan raya. Program Sinergi Kemas bakal jadi platform perluas jaringan dan tingkat kesedaran masyarakat mengenai perkhidmatan kemas. Dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat, 6 pengisian menarik menanti pengunjung. Antaranya Alpa Gen Talent at Kemas, Bengkel Keibubapaan serta Sentuhan Desa Kemas dan Sentuhan Kasih Desa Madani. Dia akan dapat satu ilmu-ilmu baru. Contohnya dalam pengisiannya kita ada bengkel keibubapaan. Kita terapkan ilmu-ilmu keibubapaan. Contohnya tentang kesihatan kanak-kanak, pendidikan, keselamatan kanak-kanak. Dan di samping itu juga, bila kita bawa agensi-agensi luar itu, kita dedahkan dengan ilmu-ilmu tentang keselamatan dalam masyarakat dan ilmu-ilmu tentang kemahiran-kemahiran dalam program-program masyarakat. Program Sinergi Kemas akan berlangsung esok hingga Ahad di Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Banir dan Pusat Kegiatan Kemas Beaufort bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pelaksanaan Budi 95 diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat selain menjadi bukti komitmen kerajaan dalam menangani isu kos sara hidup. Itu respon diberikan rakyat menerusi inisiatif baru Kerajaan Madani. Ini satu inisiatif yang baiklah untuk membantu rakyat, dalam masa yang sama juga satu cara untuk mengatasi subsidi disalahgunakan oleh warga asing lah. Jadi ini satu pendekatan yang baik dari kerajaan untuk masyarakat dan pastinya ia membantu kepada masyarakat di kalangan golongan B40 lah. Saya berasa gembira sebagai rakyat Malaysia bakal menikmati subsidi minyak ini sebab meringankan beban rakyat dalam pembelian petrol untuk kegunaan kita seharian. Langkah ini sangat bagus dan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Sebab dalam sekarang ni orang banyak tengah susah. Karena pemberian subsidi ini dia lebih meringankan lagi lah golongan-golongan orang yang tertentu lah.
Seperti kami lah. Dia lagi meningkatkan lagi lah pemberian kerajaan kan sebab kita boleh tahu macam kita sebagai orang warga negara kan kita harus layak menerima subsidi inilah yang kerajaan tawarkan. Harapan semoga subsidi yang diberikan sama kerajaan ini akan diteruskanlah. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Fazril Hisham Apandi, Malaysia Madani, rakyat disantuni.